Okey, Assalamualaikum. Kali ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keletihan dan tidak bermaya yang dialami oleh pesakit kanser. Letih dan tidak bermaya ni adalah salah satu gejala yang agak kerap berlaku dalam kalangan pesakit kanser. Kalau dalam istilah perubatan kita panggil cancer related fatigue. Dan keletihan akibat kanser ni dia menjadi masalah berat kepada ramai pesakit dan memang sukar untuk dipulihkan secara cepat lah kerana dia memakan masa yang panjang. Dan ada yang mengadu letih, tidak bermaya, tidak ada tenaga untuk membuat sebarang kerja, dan ada yang susah nak tidur, tidak ada mood, hilang fokus, ingatan pun lemah, kemudian rasa letih dan juga mudah marah. Jadi pasangan yang menjaga pesakit kanser ni kena fahamlah tentang masalah yang dihadapi oleh pesakit kanser ni ya. Dan gejala-gejala ni adalah memang kita akui berlaku dan banyak kemungkinan yang boleh menjadi sebab mengapa pesakit kanser rasa letih seperti ini. Dan keletihan akibat kanser ni boleh menjadi memberi kesan kepada kualiti hidup lah, dan juga memberi kesan kepada pekerjaan, hubungan, dan juga perasaan terhadap diri sendiri. Kadang mereka rasa macam hopeless, rasa tak ada guna dan tak ada rasa stres, tertekan. Dan keletihan akibat kanser ni boleh berbeza daripada hari ke hari, dan kadang-kadang anda berasa sukar untuk bersama ahli keluarga, rasa nak pergi jauh-jauh, nak terpisah daripada mereka, nak bersendirian lah pendek kata. Dan kadang-kadang anda merasa tidak ada semangat untuk meneruskan rawatan. Dan ini adalah sebab itu penting untuk kita menangani masalah letih dan tak bermaya ni kerana dia boleh berkesan kepada rawatan kanser. Dan keletihan ni boleh berlaku selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun, dan selalunya ia akan berterusan selepas selesai tempoh rawatan. Jadi jangan ingat bahawa selepas habis rawatan tu kita rasa okey. Dia mungkin akan berpanjangan, dan jangka masa yang akan kita perasaan letih itu, gejala letih itu bergantung kepada bagaimana kita menanganinya. Kalau kita berjaya menanganinya, mungkin kita akan dapat mengatasinya, dan letih itu mungkin akan kurang ataupun dapat dipulihkan dalam masa-masa yang jangka masa lebih singkat. Kemudian masalah keletihan ni boleh berlaku terutamanya ke atas pesakit yang dirawat dengan rawatan kemoterapi dan juga rawatan radioterapi. Dan terdapat beberapa punca berlaku keletihan yang dialami oleh pesakit kanser ni, dan punca sebenarnya keletihan ini memang belum pakar belum dapat tahu, tetapi ada juga beberapa keadaan di mana kita boleh mengesan dan kita boleh mengubati jika berlaku masalah seperti kekurangan sel darah, kekurangan nutrisi, masalah tekanan perasaan akibat tertekan dengan penyakit dan sebagainya. Tetapi dalam banyak keadaan kita tidak tahu punca sebenar. Ada kemungkinan bahawa keletihan ini disebabkan oleh proses badan yang terpaksa bekerja lebih kuat untuk memulihkan badan selepas rawatan kemoterapi dan ataupun radioterapi. Sebab rawatan-rawatan ini menyebabkan berlakunya kematian sel, ada juga sel-sel normal yang terkesan, dan juga penghasilan bahan-bahan buangan yang perlu untuk dinyahkan daripada badan kita. Dan kanser dan rawatan kanser juga boleh menukar ataupun mengganggu kandungan protein dan hormon yang dikaitkan dengan proses keradangan. Rawatan kanser seperti yang sebut tadi boleh mematikan sel-sel yang normal juga. Keletihan juga boleh disebabkan oleh kesan penyakit kanser itu yang menghasilkan bahan toksik oleh badan, oleh dalam badan kita, dan mengganggu fungsi-fungsi sel yang normal. Di samping itu, keletihan juga boleh disebabkan oleh masalah tidur yang kurang, masalah stres, masalah sakit, kekurangan makanan, dan juga kekurangan pergerakan. Dan keletihan juga boleh disebabkan oleh ubat yang anda ambil. Tak kira ubat apa, kadang-kadang setengah ubat itu mungkin dia memberi kesan kepada tidur anda. Ada juga ubat yang menyebabkan anda rasa letih
berubat yang menyebabkan anda rasa mengantuk seperti ubat antihistamin, ubat opioid, ubat muntah, kadang dia mempunyai kesan terhadap badan anda dan boleh menyebabkan anda rasa letih, dan keletihan juga jangan lupa boleh disebabkan oleh kekurangan nutrisi dan juga mineral. Jadi pastikan anda mengambil cukup makanan semasa dan selepas rawatan kanser. Keletihan juga disebabkan oleh masalah muntah dan cerit-berit dan sebagainya lah. Jadi punca keletihan ni perlu dikenal pasti, dan kebanyakan kes kita tak dapat kesan punca keletihan ini, itu kena faham. Jadi adalah sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi masalah keletihan ini untuk tahu bagaimana kaedahnya untuk menangani masalah keletihan ini. Ada beberapa panduan yang saya boleh kongsikan. Di antaranya adalah apabila anda melakukan pekerjaan di rumah tu, rancang aktiviti tu dengan betul. Jangan menghabiskan terlalu banyak masa untuk berehat. Lakukan kerja-kerja yang anda mampu lakukan, isi masa lapang dengan kerja-kerja tersebut, dan rancang betul-betul aktiviti nak dilakukan pada hari itu. Jadi anda ada masa, anda gunakan masa itu dengan sepenuhnya. Jadi anda lupa masalah keletihan tu. Dan kalau boleh jangan tidur banyak sangat waktu siang. Boleh tidur tapi jangan panjang sangat. Tidur yang terlalu lama ataupun rehat yang terlalu lama pun boleh menyebabkan keletihan. Dan malam pastikan dapat tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam. 8 jam tu paling baik lah. Kemudian elakkan daripada gangguan tidur seperti minum kafein, minum kopi, atau makan ataupun melakukan exercise beberapa jam sebelum tidur. Dan bila anda melakukan kerja-kerja harian tu, anda kena lakukan dalam keadaan anda lebih mudah dilakukan. Contohnya anda melakukan sesuatu task tu, bila melakukan sesuatu task tu, memasak dan sebagainya, anda perlukan bahan-bahan untuk memasak kan. Jadi bahan-bahan tersebut adalah disusun tempat yang mudah anda capai, yang tak susah untuk diambil, tak perlukan pergerakan yang terlalu banyak tempat, menyebabkan anda kadang-kadang rasa letih, dan anda juga rasa kadang-kadang tu rasa macam keliru sebab terlalu banyak sangat tempat yang kena pergi. So perancangan untuk melakukan kerja tu sangat penting, dan catatkan keutamaan kerja tu anda sepanjang hari tu, dan yang kurang penting tu anda boleh bahagikan kerja kepada orang lain. So fokus kepada kerja yang penting lah. Kemudian lakukan pekerjaan dengan sederhana, jangan terlalu gopoh-gapoh, dan jangan juga terlalu perlahan. Dan lakukan senaman setiap hari, senaman yang anda mampu lakukan seperti berjalan kaki kerana senaman ini akan memulihkan stamina anda dan menguatkan otot-otot anda lah. So jangan duduk diam saja tak melakukan aktiviti. Kemudian makanan, ambil makanan yang seimbang dan secukupnya, yang mengandungi semua khasiat yang diperlukan oleh badan. So jangan pantang. Saya dah ada menulis tentang makanan dan pantang dalam kalangan pesakit kanser. So tolong rujuk tulisan saya di laman blog saya. Okay. Kemudian jika anda mengalami stres ataupun kemurungan, cuba bercakap dengan penjaga ataupun pasangan anda lah. So penjaga dan pasangan sangat penting untuk memahami keadaan pesakit dan orang yang mereka sayangi. Mereka kena faham yang memang masalah keletihan, kemurungan ni boleh berlaku ke atas pesakit kanser. Kadang-kadang tak ada sebab pun. Itu kena dia orang kena faham, dia orang kena mendengar, sanggup mendengar keluhan, rintihan pesakit. Dan di samping itu, pesakit juga anda juga boleh pergi berjumpa dengan rakan-rakan yang anda percaya dalam kalangan kumpulan sokongan cancer survival contohnya. Kalau anda rapat dengan sesiapa kawan, anda boleh meluahkan perasaan dan mendapatkan pandangan daripada mereka. Kemudian kalau anda rasa perlu, anda boleh berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun kaunselor untuk mendapat khidmat nasihat untuk mengurangkan stres anda, untuk mengurangkan beban emosi yang anda alami. Kemudian jangan terlalu fokus kepada masalah keletihan ini, kerana keletihan ini memang berlaku dan sukar diatasi dengan sepenuhnya. Jadi kalau anda boleh cuba alihkan fokus itu, anda mungkin dapat
mengurangkan beban yang dihadapi akibat daripada keletihan itu. Caranya adalah dengan mengisi masa lapang dengan hobi-hobi yang anda rasa anda suka lakukan, seperti mungkin membaca Al-Quran ke, dan mendengar muzik, bercucuk tanam, melukis, membaca buku, menonton wayang, melakukan kerja amal. Ramai yang pesakit-pesakit kanser, bekas pesakit kanser melakukan kerja-kerja amal ini. Ini bagus bukan saja untuk mereka fokus, mereka melarikan fokus kepada masalah kanser itu, mereka juga dapat menyumbang kepada orang-orang lain, kepada masyarakat-masyarakat lain. Dan banyak lagi perkara yang anda boleh lakukan untuk mengisi masa lapang dan membuang beban memikirkan tentang masalah keletihan yang anda hadapi. Tapi pastikan anda lakukan dalam lingkup, dalam keadaan di mana anda mampu. Jangan lakukan sesuatu di luar kemampuan anda. So itu beberapa panduan yang anda boleh lakukan untuk menghadapi masalah keletihan ataupun tidak bermaya yang sering dihadapi oleh pesakit kanser. Terima kasih.